أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Dan jangan engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Surah yang dibaca dikenali surah Al-Muddathir. Al-Muddathir dengan makna yang berselimut. Sama Al-Muzammil yang berselimut juga. Surah yang kita baca baru ni berkait dengan menguatkan peribadi Nabi SAW supaya bertahajud, bersemayam, menghampirkan diri kepada Allah untuk menghadapi tekanan daripada orang-orang musyrikin. Banyakkan ibadat, semayam malam, bertahajud, berdoa kepada Allah, siang jalankan tugas. Surah ni pula suruh Nabi bangkit, jangan duduk selimut di rumah, keluar, sampaikan Islam kepada manusia. Ini pendekatan yang lain pula. Al-Muddathir asalnya Al-Mutadathir, tak diidghamkan perdal, jadi Al-Muddathir, asal dia Al-Mutadathir. Oleh kerana itu qiraat Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang alim, ya ayyuhal mutadathir, ya ayyuhal mutazammil, dibaca dengan begitu. Asalnya Al-Mutadathir, diidghamkan tak kepada dal, jadi Al-Muddathir. Surah ini termasuk di kalangan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Sama dengan Al-Muzammil, diturunkan di Mekah dengan tujuan untuk menguatkan peribadi Nabi SAW, meneguhkan jati dirinya, kekuatan rohnya, kekuatan semangatnya, menjalankan tugas untuk menyampaikan agama Allah kepada seluruh manusia. Berdepan dahulu dengan keluarga-keluarganya yang keras di kalangan orang-orang Arab yang hidup di padang pasir yang kering, yang panas, yang payah nak dapat air dan makanan. Sudah tentulah sifat mereka bengis dan garang. Maka orang yang berdepan dengannya mestilah seorang yang betul-betul kuat. Maka Allah menguatkan Nabi SAW dengan wahyu yang diturunkan untuk memberi semangat bahawa Nabi didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjuangannya, bukan keseorangan. Dan Allah mendedahkan dalam surah ini keburukan-keburukan orang-orang kafir. Mereka yang lawanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang buruk akhlaknya, mereka yang jahat. Jangan takut dengan puak-puak jahat ni, kerana Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik. Orang-orang jahat akan menerima balasannya. Wahai Muhammad SAW, jangan takut, sabar hadapi mereka. Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka, umur panjang, boleh buat jahat lama sikit, supaya mereka bertaubat, sedar dan insaf.
Allah Ta'ala tak jadikan bila orang tu buat jahat, lawan Nabi panah litar lalu. Tuhan tak buat begitu. Tuhan berikan kepada orang yang menentang itu sihatnya, kuatnya, pitih banyaknya, senangnya. Pasal apa? Supaya dia mikir, beri peluang untuk dia bertaubat. Habis rank, habis tempoh, siapa mati degil juga, padam masuk neraka. Padam masuk neraka. Allah Ta'ala sudah beri tempoh yang lama dengan kesihatan tubuh badan, dengan pitih banyak, pakat tinggi, lawan Nabi juga, melawan juga ajaran Allah padam. Itu dia, kita kena faham betul-betul mengapa Allah Ta'ala jadikan Islam ni susah, padahal Islam ni betul, Islam ni benar. Orang yang lawan Islam tu pula salah, jahat. Pertama Tuhan tak hukum lalu, semaya hajat malam ni, esok mati lalu. Apa Tuhan tak buat begitu? Tuhan nak beri tempoh pada dia supaya dia bertaubat, dan Tuhan nak beri banyak pahala kepada mereka yang mendukung Islam ini. Itu maknanya yang kita faham. Dan surah ini menyatakan tentang neraka yang dijanjikan kepada mereka yang melawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan melawan pendukung-pendukung perjuangan Islam, melawan pendukung perjuangan Islam. Allah Ta'ala akan balas mereka dengan neraka yang membakar mereka. Jangan bimbang, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak kuat secara mana, nak gagah secara mana, mereka tidak boleh melawan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menceritakan dalam surah ini sebahagian pada hari kiamat, hari akhirat kelak, tentang kedudukan ahli syurga dan ahli neraka. Dialog di antara ahli syurga dan ahli neraka. Sampai hari kiamat balah lagi, atau dunia balah, hari kiamat balah pula. Balah tahulah masa tu. Seterusnya kita masuk dalam menafsirkan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangkit, maka berilah peringatan berkaummu, dan kepada Tuhanmu adalah engkau besarkan, takbir, membesarkan Allah Ta'ala. Mengikut ulama tafsir, ayat ini turunkan setelah Nabi SAW yang beribadat di Gua Hira, kerana mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliah yang sangat buruk, tak tahan tengok jahat sangat, buruk sangat, penuh dengan maksiat, penuh dengan kejahatan. Maka Nabi beruzlah, mengasingkan diri beribadat dengan syariat Nabi Ibrahim AS, meninggalkan Mekah, beribadat di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur, kemuncak bukit yang tinggi. Kalau kita duduk atas bukit itu, nampak Mekah segala-galanya. Bukit yang tinggi, Nabi duduk bertafakur, menghadap kepada Allah Ta'ala, melihat kebesaran Allah daripada kejadian langit dan bumi. Setelah beberapa hari lama beribadat, akhirnya tiba masa Allah Ta'ala turunkan wahyi dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama diturunkan dalam keadaan Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang merupakan dirinya seperti seorang lelaki, datang peluk Nabi. Nabi tak boleh nak buang kerana kuat pelukannya. Kemudian dia lepas, suruh Nabi baca surat yang dibawa. Nabi kata, aku tak boleh baca. Dia pegang, Iqra, baca. Nabi tak boleh baca. Pegang lagi, Iqra, baca. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga akhirnya, dan Tuhan masukkan dalam ingatan Nabi semua ayat yang dibaca itu. Ingat serta-merta, dipahak di dalam hatinya dan ingat. Lepas tu dia beri pemberunduh gaib. Nabi pun dalam keadaan yang takut, turun dalam keadaan gemetar, demam, turun lari, turun nak balik ke rumah. Dengar suara
Kalau kanan ada suara, kiri ada suara, belakang ada suara, tak boleh melarikan diri. Suara malaikat Jibril memanggil dia, kerana dia lantik menjadi rasul. Lenggok ke langit, nampak Jibril duduk atas kursi antara langit dan bumi, menunjukkan rupanya. Dan Nabi balik ke rumah dalam keadaan gemetar dan berkata, Zambiluni, Zambiluni, Zambiluni. Itu ya ayyuhal muzammil yang kita baca dulu. Selimut, selimut. Mengikut riwayat ini, Dasiruni, Dasiruni. Selimut, selimut. Lalu Khadijah jarang. Bila demam, siapa demam? Jarang air, selimut. Nabi pun selimut. Dia selimut dalam keadaan yang gemetar begitu. Dan menceritakan Khadijah apa yang berlaku. Khadijah kata, aku tak bimbang. Aku tak bimbang kerana kau seorang yang amanah, seorang yang benar, tak pernah bohong, tak pernah pelabuk, tak pernah buat jahat, tak pernah buat maksiat. Allah Ta'ala tidak akan apa-apakanmu, kata Khadijah. Allah Ta'ala mesti jaga. Allah Ta'ala mesti. Khadijah memberi semangat kepada Nabi SAW. Ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Tuhan dah pilih dah isteri dia. Bukan sembarangan. Yang beri semangat bukan sudah dia dah. Tidak lalai. Beri semangat pada dia. Teguh. Khadijah pergi berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal. Waraqah ni sepupu dia yang sudah tua. Waraqah ni ialah seorang ahli kitab yang duduk di Mekah, yang boleh membaca kitab agama Nasrani, agama Nabi Isa dan agama Nabi Musa. Dia tahu agama ni. Khadijah pun tanya Waraqah bin Nawfal, apa yang berlaku pada suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Waraqah bin Nawfal, innahu namusul akbar alladhi ata Musa. Aku percaya yang datang tu malaikat Jibril yang pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Suamimu dilantik menjadi rasul, kata Waraqah. Jangan takut, suamimu dilantik menjadi rasul. Mengikut riwayatnya, dalam keadaan Nabi berselimut di rumah, mari pula malaikat Jibril mewahyukan kepada, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan pada kaummu, jangan duduk selimut di rumah. Bangun, menandakan Nabi dilantik menjadi rasul. Bukan untuk diri saja, mungkin bangun, selamatkan manusia seluruhnya. Qum, bangun, fa'anzir, anzir, beri peringatan, beri amaran. Amarannya dalam perkara yang membahaya, yang menimpa, kalau tak ikut bahaya. Itu makna inzar. Inzar ni warning, amaran, awas, beri amaran. Amaran kepada umat yang tidak beriman kepada Allah. Beri amaran kepada mereka, wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu adalah besarkan Tuhan, muliakan Tuhan, besarkan Tuhan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketahuilah wahai Muhammad bahawa segala kerajaan yang ada atas dunia ni kecil belaka. Bila sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tak ada yang lebih besar pada Allah Ta'ala. Allah yang maha besar. Segala yang besar yang ada atas dunia ni kecil belaka. Yang mana Allahu Akbar. Inilah makna yang kita kena faham. Bila sebut Allahu Akbar, kita nak semayang pun kena Allahu Akbar. Nak melontar jemrah, bismillah, Allahu Akbar. Bila dia menghadapi sesuatu, Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah yang maha besar, Allah yang mempunyai kekuatan dan kebesaran yang tidak ada bandingan, tidak ada tandingan. Tidak ada siapa yang boleh melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kerajaan yang ada di atas dunia ni adalah habu yang halus di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia boleh tunjuk kuasa dia buat zalim, igap orang, bunuh orang, macam-macam dia buat. Itu sementara waktu saja. Semua yang besar tu akan dicabut nyawa. Bila dicabut nyawanya, tak boleh nak buat apa, dikambuh dalam tanah.
Bila tiba masanya, raja ke presiden ke menteri ke siapa dia, akan tiba masa dicabut nyawa dia. Tak boleh lawan Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala beri tempoh dia, biar tunjuk X sekejap. Tunjuk tombol, tunjuk kaya, tunjuk kebesaran sekejap. Inilah makna Allahu Akbar. Wa rabbaka fakabbir, dan akan Tuhanmu wahai Muhammad, hendaklah perbesarkan Tuhan. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, wahai Muhammad SAW. Wa thiyabaka fatahhir. Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang berselimut. Mengapa tak sebut ya Muhammad? Wahai Muhammad, tak. Ya ayyuhal al-muzammil, wahai yang berselimut. Tak sebut ya Muhammad. Panggilan ni panggilan manja, panggilan kasih kepada Allah SWT pada Rasulnya Muhammad SAW. Tak sebut nama. Tak sebut nama. Dalam Quran ada 2 kali dia sebut nama Muhammad. Surah Muhammad. Kemudian dalam surah 2-3 kali je. Tak acak. Biasanya disebut dengan hamba, dengan wahai yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Ini panggilan kasih daripada Allah kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam satu riwayat Nabi sebut pada Hudzaifah bin Al-Yaman, ya Nauman, wahai penidu. Hudzaifah masuk perang Khandaq. Perang Khandaq iaitulah perang Ahzab, ketika Madinah dikepung oleh bala tentera musyrikin yang bergabung dengan orang-orang Yahudi nak serang Madinah. Nabi suruh gadi pagi, Madinah telah dikepung di masa itu. Lalu Nabi pilih seorang sahabat suruh pergi mengintip. Sebab dia sanggup pergi masuk dalam musuh, senyap belaka. Sebab dia sanggup masuk dalam musuh, lalu Nabi tunjuk ke Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah pergi. Hudzaifah pun masuk dalam musuh, dalam bala tentera Ahzab untuk mengintip. Duduk dalam bala tentera musuh jadi pengintip dalam keadaan yang sangat bahaya. Setelah mendapat maklumat, musim sejuk, Hudzaifah balik dalam keadaan kesejukan, selimut. Nabi bangun subuh, Hudzaifah tidur lagi dalam selimut. Nabi kata, ya Nauman, wahai penidu. Tak panggil ya Hudzaifah, tidak, wahai penidu. Nabi gerak dia, wahai penidu mukmin. Hudzaifah berbangun. Itu begitulah Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Panggilan kasih dan sayang Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir, dan akan Tuhanmu perbesarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Masa kita sembahyang, masa kita semangat, masa kita apa, Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar, kita kena anggap semua yang ada depan kita tu kecil belaka. Letak dalam hati kita yang ada depan dia kecil belaka. Barulah kita jadi berani, jadi kuat, jadi gagah. Kalau sebut dengan lidah saja, tak jelera dalam hati, tidak membina kekuatan. Tuhan suruh Nabi sebut Allahu Akbar. Wa rabbaka fakabbir, dan akan Tuhanmu hendaklah bertakbir, berbesarkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Bersihkan pakaianmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat Ibn Zaid, mana bersih pakaian sungguh baju, kain, seluar bersihkan. Kerana perangai orang-orang musyrikin pengotor. Malah mandi pengotornya, baju tak bersih, pakaian tak bersih. Bersihkan pakaianmu wahai Muhammad SAW, bersihkan pakaian. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu, sucikan hatimu daripada perasaan-perasaan kotor, perasaan yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, yang tak baik yang ada dalam hati, buangkan dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baiknya bersih belaka, pakaian pun bersih, hati pun bersih juga, dua-dua senang. Warrujza fahjur, dan segala yang keji, yang salah, yang tak betul tinggalkan. Terutamanya menyembah berhala. Amalan menyembah patung dan berhala, amalan syirik, amalan jahiliah, tinggalkan.
Kerana la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah tu semua bohong, sesak, mengarut, tak betul berlaku. Allah saja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Allah saja Tuhan. Wala tamnun tastakthir. Dan jangan engkau memberi dan membanyakkan pemberian dengan tujuan untuk mendapat sesuatu. Kalau beri kat orang, jangan beri banyak sangat, kerana terlalu rakus nak tarik dia pula. Berilah padan-padan, berilah yang secukup, dan beri melebihi. Itu maknanya beri. Kalau beri hak banyak tidak ikhlas, nak banyak pula, minta pula macam beri hari ni lah. Tu dia. Beri lepas tu minta pula. Beri minta pula. Tak puas. Itu pemberian mengikut hawa nafsu, bukan mengikut hati yang ikhlas. Kalau beri ke orang, beri dengan hati yang ikhlas, kerana kefakiran dia, kerana kemiskinan dia, kerana kesusahan dia. Dan beri untuk cukup dia menjaga hidup dia, bukan beri untuk main-main. Beri untuk menarik dia, kerana nak main-main itu beri tak betul. Wala tamnun tastakthir, itu maknanya. Allah Ta'ala dah tahu. Di sana kadang-kadang kita selalu nak ke orang sangat, berilah ke dia. Nak suruh ikut kita, beri sebanyak-banyaknya, beri bukan nak suruh ikut yang sebenar. Ikut yang salah, maka pemberiannya tidak boleh mengatasi kemiskinan, tak boleh mencegah kemungkaran. Pemberian yang tidak menjadikan seorang itu bermaruah, seorang itu ada jati diri, harga diri dia mahal, tidak. Beri menjadikan seorang itu menjadi lebih hina. Jadi lebih hina, dah boleh jadi lebih hina lagi, bukan lebih betul, tidak. Tuhan dah tahu manusia ni suka beri memberi. Kita orang Islam beri sedekah, beri zakat, macam-macam bagian zakat. Zakat tu bagian fakir, dia bagian miskin, dia bagian mu'allaf ada. Mu'allaf ni yang nak dijinakkan supaya orang ikut Islam, jinak dengan Islam, bantu dan tolong dia. Beri dengan qadar yang berpatutan, bukan beri dengan cara yang melampau. Kerana kita nak suruh ikut yang melampau, beri melampau juga, jawab dia punah, tak boleh menyelesaikan masalah. Allah Ta'ala telah mengajar Nabi SAW pada awal-awal lagi turun wahyi pada Nabi, wahai Muhammad, kalau mau beri ke orang, beri mengikut yang patut, jangan beri yang tak patut. Beri kerana dia fakir, kerana dia miskin, kerana dia susah, kerana nak menjinakkan hati dia dengan Islam. Jangan beri dengan tujuan-tujuan yang lain, tujuan yang kotor, tujuan yang jahat. Wali rabbika fasbir, dan kerana Tuhanmu hendaklah engkau bersabar, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah dalam menghadapi kejahatan kaum. Orang kata kamu macam-macam, cacimu macam-macam, hinamu macam-macam, memalukanmu macam-macam. Sabar wahai Muhammad, dan akan tiba masanya menyeksamu, termasuk menyeksa tubuh badan, boleh berlaku juga. Wasbir, sabarlah wahai Muhammad, akan tiba masanya Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepadamu. Selepasnya Allah Ta'ala sebut tentang hari kiamat untuk memberi amaran kepada mereka yang melawan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma'idhin yawmun 'asir 'alal kafirin ghairu yasir. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر
ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. Maksudnya, kerana apabila telah ditiupkan sangkakala, maka saat yang demikian ialah saat berlakunya hari yang sukar kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah mengelak azabnya. Jangan engkau bimbang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah aku sahaja dengan orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak, serta anak pinak yang ramai, yang sentiasa berada di sisinya. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. Tidak sekali-kali akan ditambahi. Kerana sesungguhnya ia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kami. Aku akan menyeksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimanalah ia berani mereka-reka yang demikian? Sekali lagi binasalah dia hendaknya. Bagaimana ia berani mereka-reka tuduhan itu? Kemudian bukan sekali ia merenung dan memikirkan, jalan-jalan mencaci Al-Quran. Kemudian bukan sekali ia merenung dan memikirkan, jalan-jalan mencaci Al-Quran tetapi gagal. Setelah itu dia memasamkan mukanya, serta ia bertambah masam berkerut. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh, serta ia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahli sihir. Ini tidak sekali-kali hanyalah kata-kata rekaan manusia. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan neraka sakar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Bahagian yang pertama daripada ayat yang dibaca pada hari ini menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sangkakala ialah tertuang alat yang ditiup oleh malaikat. Fa idza nuqira fin naqur, maka apabila ditiupkan sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka hari itu adalah hari yang sangat menyukarkan. Ada ulama mengatakan tiup sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan manusia. Sangkakala yang pertama meranapkan semuanya, menerbangkan bukit bukau gunung ganang, melonjakkan air laut naik ke darat, bumi pecah, seluruh bumi hancur lebur, matahari dan bintang berterbangan, dibinasakan semuanya. Itu sangkakala yang pertama.
Habis mati, tinggal Allah saja. Termasuk malaikat. Semua dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil menyulut sangkakala yang kedua. Ada ulama mengatakan yang dimaksudkan sangkakala pada ayat ini sangkakala yang kedua. Dibangkitkan manusia dalam ketakutan. Dalam keadaan mereka bangun dari tempat masing-masing. Setelah dijadikan jasad, dimasukkan nyawa. Mereka bangun dan menuju kepada mahsyar. Itu mengikut pendapat yang pertama. Ada pendapat mengatakan itu sangkakala yang pertama. Maksud ayat ini sangkakala yang pertama yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam. Yang lebih kuat manusia menyedari betapa dahsyatnya setelah mereka bangun daripada tempat kubur masing-masing. Mereka mengetahui kesukarannya. Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang-orang yang kafir tidak mudah, tidak ringan. Tahulah mereka betapa beratnya. Diriwayatkan oleh Abi Hibban. Abi Hibban kata, kami pernah semayang dengan Zurarah bin Awfa, seorang ulama. Bila dia baca ayat fa idza nuqiran naqur, terus dia jatuh dan mati. Mati terus. Kerana kedahsyatan ayat ini. Kerana iman dia yang lebih, kepercayaan dia yang sungguh. Baca ayat ini saja, fa idza nuqiran naqur, siapa di sini dia tersungkur dan mati. Zurarah bin Abi Awfa. Itu orang zaman dulu. Zaman tak ada TV, tak ada surat khabar banyak. Mereka baca Quran saja. Baca hadis. Mereka mengaji, tak banyak saru macam hari ini, macam-macam maklumat. Yang betul, yang salah baca lagu. Di masa itu mereka tumpu pada Quran, pada hadis Nabi SAW. Maka tak campur banyak perkara yang lain. Allah Ta'ala menggambarkan hari kiamat. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Belum siapa ayat ni. Fa idza nuqran naqur, rebah selalu mati. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu hari yang sangat menyukarkan, yang memayahkan. Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang kafir tidak mudah. Mana kepada orang kafir lebih payah lagi. Orang kafir ni yang melawan lah. Yang melawan. Lawan apa? Lawan Quran. Bukan nanti sembah berhala, sembah salib, sembah macam-macam. Waktu kafir juga. Termasuklah yang lawan Quran. Yang lawan hukum Quran. Yang lawan ayat-ayat dia. Yang lawan petunjuk Quran. Nak cari senang hidup dunia. Merasakan hidup dengan Quran ni susah sangat. Payah rezeki. Maka pilih yang mudah, yang mudah makan. Yang mudah dapat duit. Yang mudah itu. Tolak Quran. Itu termasuk yang kafir. Yang engkar yang melawan Quran. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku. Dan orang yang aku ciptakan seorang diri. Aku ciptakan dia seorang diri. Dimaksudkan di sini ialah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Seorang pemimpin Mekah yang paling kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melawan Islam. Yang menentang Islam. Yang melawan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang menentang agamanya. Biarkan aku, Tuhan kata. Dan orang yang aku kan jadikan dia seorang. Bermula dengan seorang. Tak ada bini pun. Lepas tu kahwin. Lepas tu ada anak isteri. Ada harta pula. Waj'altu lahu malam mamduda.
dan aku jadikan kepadanya harta yang banyak melimpah ruah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni ada harta di Mekah, ada harta di Taif, ada kebun tanaman dan ada kebun hayawan, kambing-kambing, unta-unta, kuda-kuda, kuda-kuda yang banyak, unta yang banyak, kambing yang banyak, kibah yang banyak, dan pohon-pohon buahan yang banyak, hamba-hamba yang banyak, khadam-khadam yang banyak. Kayanya dia, sehingga hartanya tidak putus-putus, sama ada di musim panas ataupun di musim sejuk. Ada orang musim sejuk tak ada rezekinya, musim panas ada. Ada orang musim panas ada rezekinya, musim sejuk tak ada. Dia ni sepanjang masa Tuhan beri pada dia yang dapat hasil musim panas dan musim sejuk. Kerana ada kebun tanaman dan ada kebun binatang ternakan. Kayanya dia. Wa banina syuhuda, dan ada anak-anak pula. Wa banina syuhuda, ada anak-anak, anak-anak yang ramai, anak-anak di Mekah dan anak-anak di Taif. Dikatakan ada 7 orang anak. Satu riwayat kata 13 orang anak. Satu riwayat kata 12 orang anak. Satu riwayat kata 10 orang anak. Yang pentingnya ada anak-anak. Anak-anak yang boleh membantu dia, yang boleh menolong dia, yang sentiasa bersama dengan dia, menyaksikan dia bergilir. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku berikan kepadanya kehidupan yang senang lenang. Maka dia hidup dalam keadaan senang lenang. Hartanya banyak, anaknya banyak, khadamnya banyak, hambanya banyak, kebunnya banyak, binatang ternakannya banyak, pitihnya banyak, banyak belaka. Summa yatma'u an azida, kemudian dia tamak nak banyak lagi. Tuhan kata, sudahlah banyak, tak puas nak banyak lagi. Disebut dalam hadis, perangai manusia, kalau dia beri kepadanya satu lembah yang penuh dengan emas, lembah yang penuh dengan emas, dia nak satu lembah lagi. Beri satu lembah boleh, 2, nak lembah lagi penuh dengan emas. Itulah manusia. Padahal emas lori padang dah. Ini satu lembah emas tak cukup. Ini perangai manusia. Hingga masuk dalam tanah barulah habis segala-galanya. Al-Walid bin Mughirah ni mahu banyak, kala tidak sekali-kali. Tuhan kata cukup. Aku beri mengikut qadar yang cukup kepada dia, untuk dia nak bermarga, nak bermegah, senang lenang. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya dia sangat menentang ayat-ayat kami yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentang ayat-ayat Quran. Pada dia seorang yang kaya, yang sihat, yang bijak. Sihat, yang bijak, yang pandai. Tuhan akan terangkan bagaimana bijak dia. Sa'urhiquhu su'uda, aku akan bebankan dia di dalam neraka yang sentiasa mendaki. Sudahlah masuk neraka, panjak bukit neraka pula. Terjun dalam gaung, panjak pula. Itu nasib yang diterima oleh Al-Walid dan Al-Mughirah ini. Seorang yang senang dalam dunia hidup, tapi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia berfikir, dia menentukan sikapnya. Diriwayatkan bahawa pemimpin-pemimpin Quraisy menugaskan dia untuk memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk pujuk Nabi, kerana dia seorang yang kaya, seorang yang senang, seorang yang bijak, seorang pemimpin yang dihormati kerana kayanya. Lalu bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi membaca Alif Lam Mim,
tanzilul kitabi minallahil azizil alim, hingga akhir ayat. Nabi baca ayat Quran depan dia. Bila Nabi baca ayat Quran, dia tercengang mendengar ayat Quran itu. Dan berkata, wallahi laqad sami'tu minhu kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin wa inna lahu lahawlawah wa in alaihi latulawah wa in alahu lamuthmir wa inna asbalahu lamughdiq wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih ma yaqulu hadha bashar. Dia balik, dia dengar ayat Quran, dia kata, aku dengar ucapan yang tak pernah aku dengar. Ini bukan cakap manusia, bukan cakap jin. Ucapan yang sangat menarik, yang sangat manis, yang sangat indah, yang tidak boleh diatasi ucapan itu. Ini bukan cakap manusia, kata dia. Ini bukan cakap manusia. Setelah dia mendengar ayat Quran, kerana dia orang bijak, ini bukan cakap manusia, bukan cakap jin. Cakapan yang indah. Lalu orang ramai berkata, sabba al-Walid la tusabbawunna Quraisy kullaha. Sudah kerjalah al-Walid dah tukar agama, masuk Islam. Nanti orang ramai akan terpengaruh dengan dia. Lalu Abu Jahal kata, mu jadi begitu ke? Lalu dia terpengaruh dengan Abu Jahal pula. Dan duka cita bila orang Quraisy menolak dia. Bukan duka cita kerana tolak Quran, duka cita kerana orang ramai tolak dia, duduk ke orang ramai. Bukan ke ayat Allah, petunjuk Allah, duduk ke orang ramai. Kita ikut orang ramai lah. Ikut orang ramai lah. Kita cerdik, ikut orang ramai juga. Ini ramai hari ni orang cerdik, orang bijak, orang pandai, gaji mahal, duit banyak. Ikut orang ramai juga. Ini dia. Ini orang yang Al-Walid bin Al-Mughirah. Hartanya ada, kekayaannya ada, kebijaksanaannya ada, tapi ikut orang ramai. Orang ramai hak bodoh, yang menolak Al-Quran. Lalu dia menunjukkan kemarahannya dan kesombongannya. Lalu dia tanya orang ramai, apa pandanganmu tentang Muhammad? Orang kata dia gila lah, Muhammad gila. Kita letak, tak gila, dia bukan orang gila. Muhammad tidak gila. Maka dia molek. Dia penyair. Muhammad bukan penyair. Ayat-ayat yang dibaca itu bukan syair. Bukan syair. Syair pun bukan. Dia pembohong. Nak kata pembohong tak boleh juga. Dia tak pernah bohong, kata dia. Nak kata pembohong tak boleh. Nak kata tok nujung tak boleh. Nak kata ahli sihir tak boleh. Nak kata penyair tak boleh. Dah kita nak letak apa? Pada pandangan aku, kita ubah nama dia ahli sihir. Ahli sihir ini boleh memisahkan antara suami dan isteri, memisahkan keluarga dan anak beranak. Kerana ajaran dia menyebabkan orang ramai pecah belah. Ajaran yang dia bawa ni menyebabkan anak beranak jadi pecah belah. Sebahagian ikut dia, sebahagian tak ikut dia, jadi balah. Ini kerja ahli sihir. Yang memisahkan suami dan isteri, yang memisahkan keluarga dan keluarga, yang memisahkan sahabat handai. Ini kerja ahli sihir. Maka gelaran yang lebih mudah, kita namakan dia ahli sihir. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah, faqutila kaifa qaddar. Maka dilaknatkan dia oleh Allah, dicelakakan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala celakakan dia, gambarkanlah betapa celakanya. Memang paling celaka lah. Orang cerdik, orang bijak, orang kaya, orang duit banyak. Duit banyak, dah takut apa dia? Duit banyak, dia boleh hidup dengan sendiri, takut apa? Ni dah duit banyak pun tak mau ikut Islam juga. Pakak tinggi tak mau ikut Islam juga. Cerdik pandai tak mau ikut Islam juga. Pasal apa? Nak ikut orang ramai.
Kita cerdik ikut orang ramai. Orang ramai yang bodoh, yang sesat. Patutnya gunalah akal, cerdik yang diberi oleh Allah. Summa qutila. Kemudian dilaknatkan dia. Laknat demi laknat. Dimatikan dalam keadaan kafir, dalam keadaan dilaknat. Sehingga hari kiamat, kaifa qaddar, bagaimana nak menentukan qadar dia? Summa nazara, summa abas. Tuhan kata dia berfikir, dia menunjukkan masa muka dia. Mula mikir, hak Nabi bawa ni betul sungguh. Bila orang ramai tekan dia, masang muka marah ke Nabi pula. Wabasar, menunjukkan kuk muka dia. Summa adbar, kemudian dia berpaling. Berpaling daripada Islam, menolak Islam. Wastakbar, dan sombong. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, ini semua Muhammad ni adalah sihir yang boleh mempengaruhi orang ramai. In hadha illa qaulul bashar. Tidak ada apa yang diucap oleh Muhammad melainkan cakap manusia, bukan firman Allah. Itu cakap manusia, cuma dia pandai pada orang lain. Dia pandai menggunakan sihirnya mempengaruhi orang lain. Tuhan kata, sa'uslihi saqar. Aku akan bakakan dia ke dalam neraka, Tuhan kata. Dahsyat kalau orang Tuhan sebut aku baka dia dalam neraka. Atas dunia ni Tuhan sebut dah, aku baka dia dalam neraka. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabar. Bi khususis sabar. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sebab yang khususnya Al-Walid bin Al-Mughirah ni seorang yang cerdik, yang bijak, yang kaya, yang duit banyak, yang dihormati dalam masyarakat. Itu sebabnya. Cerdik, tak guna cerdik dia. Kaya, takut juga. Pengaruh dia besar, takut ke orang ramai. Tak berdiri dengan sendiri, memilih petunjuk Allah Ta'ala. Begitulah orang yang macam dia sehingga hari ini, sehingga hari kiamat. Orang yang cerdik, yang mengaji tinggi, yang ramah, yang pakak besar, yang kaya, yang hidup mewah, yang senang, yang ada kekuatan, tapi lawan Islam. Tolak Islam. Pasal apa? Nak ikut orang ramah. Ikut apa yang ada pada hari ini. Walaupun salah, ikutlah. Tuhan kata, sa'uslihi sakar. Aku akan bakakan dia dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar. Adakah kamu tahu apa dia sakar itu? Tuhan tanya. Mu tahu tak wahai Muhammad, sakar itu mendatang apa? Mu tahu sakar itu apa? La tubqi wa la tadar. Bila dimasuk ke dalamnya, dibakar, tidak ada yang tinggal. Dagingnya, kulitnya, tulangnya, oraknya, habis dibakar semua sekali. Tapi tak mati. La tubqi wa la tadar. Tidak ada tinggal sedikit pun. Lawahatun lil bashar. Yang mengubahkan rupa dia. Dahsyatnya neraka sakar ini. Diseksa, dikembalikan semula, diseksa dalam keadaan yang sangat dahsyat. Itu ialah balasan kepada mereka yang bijak, yang cerdik, yang kaya, yang ramah, yang kuat pengaruh, tetapi lawan Islam. Tolak Quran, tolak petunjuk Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang adalah zaman Nabi Musa ada Qarun. Tiap-tiap nabi ada orang yang macam ni. Tiap-tiap zaman ada orang yang macam ni. Zaman ni nabi tak ada, tetapi ajaran nabi masih ada. Orang bawa ajaran nabi masih ada, dan orang yang lawan dia yang sifatnya macam ni ada. Ada. Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Sekiranya orang yang macam ni tak bertaubat, tak sedar, tak insaf. Kalau dia bertaubat, dia sedar, dia insaf, Tuhan selamatkan dia. Macam Abi Sufyan. Abi Sufyan dah masuk Islam dulu, Muawiyah dah masuk Islam dulu, Ammar bin As dah masuk Islam dulu.
Suhail bin Amr dah masuk Islam dulu. Suhail bin Amr yang buat perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi tu. Nabi kata, tulis Ali bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, aku tak pernah dengar kata ni. Tulis bismikallahumma. Nabi kata, tulis bismikallahumma. Sayyidina Ali pun tulis. Inilah perjanjian yang dimeteraikan di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Macam mana pula aku sebut Suhail bin Amr, mu sebut Muhammad Rasulullah. Sebut nama ayahmu lah Muhammad bin Abdullah. Aku tak percaya mu ni Rasulullah. Kalau aku percaya mu Rasulullah, aku masuk Islam dah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi kata orang Ali, buang Muhammad Rasulullah tu, tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak mau buang. Nabi tanya kat mana? Nabi tak tahu baca. Kat mana? Sayyidina Ali kata, Sayyidina Nabi pun sapuh dengan tangan dia, buang tulisan. Barulah Muhammad bin Abdullah. Di mana Suhail bin Amr ni akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Ada orang yang lawan Islam, akhirnya dia masuk Islam. Ada orang yang begitu nak bunuh Lambi lah macam, akhirnya masuk Islam. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah ni sabar mati. Ikut Abu Jahal juga dia. Sama-sama. Jadi hak yang lawan sabar mati tak ada bertaubat inilah sauslihi saqar. Aku bakarkan dia dalam neraka saqar, Tuhan kata. Neraka yang menghapuskan semua rupa dia, semua tubuh badan dia, dia hapuskan. Tak mati, jadi semula dia seksa pula. Begitulah seterusnya. Inilah balasan orang besar, orang cerdik, orang pandai, orang kaya yang lawan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.